lepas kita sudah pada minggu lepas kita sudah buat sebahagian banyaklah, sebahagian besar soalan kita. Di mana untuk tajuk ini kita dah buat minggu lepas adalah tentang hujahan dan permis. Kita dah belajar tentang bentuk-bentuk permis. Bentuk 1, 2, 3 kita dah belajar pada minggu lepas. Bagi yang terlepas tu boleh rujuk baliklah. Bagi yang tak faham tu boleh tanya saja, tak ada masalah. Boleh mesej dalam grup, boleh mesej dalam waktu bila-bila saja. Silakan, saya akan menjawablah. Alright, tu yang pertama. Dalam tajuk ini pertama sekali kita tahu ialah tentang bentuk permis. Kenapa kita tahu yang ni? Kerana kita perlu mengesahkan hujah itu sah ataupun tak sah. Tapi secara umumnya, sesuatu hujah itu sah kalau semuanya benar. Permis benar, kesimpulan benar dan benar. Sesuatu hujah itu sah tak sah, dia bergantung kepada jenis hujahan. Dia mesti ikut sama ada hujah 1, hujah 2 atau hujah 3. Dia mesti ikut ni ya. Ikut je. Ada ikut salah satu benda ni, maka dia adalah hujah yang sah. Tak ikut sahaja, dia hujah yang tidak sah. Bila hujah itu tidak sah, automatik hujah itu tidak munasabah. Tetapi kalau hujah itu hujah yang sah, dia belum tentu hujah yang munasabah. Alright. Saya ulang sekali ya. Hujah sah tak sah, dia mesti ikut kepada jenis bentuk hujahan. Sama ada hujahan bentuk 1, bentuk 2 ataupun bentuk 3. Di mana kalau hujah itu ikut satu bentuk, maka hujah itu adalah hujah yang sah. Tak ikut bentuk tersebut, hujah itu hujah yang tidak sah. Yang kedua, hujah sah tak sah ni pula, dia ada dua pula, sama ada hujah itu munasabah ataupun tidak. Kadang-kadang dia sah tetapi tidak munasabah. Kadang-kadang dia sah dan dia munasabah. Tetapi kalau dia tidak sah, automatik dia tidak munasabah. Itu penting tahulah. Alright. Hujah itu confirm sah dan munasabah kalau ikut bentuk dan juga semuanya benar. Hujah itu sah tetapi tidak munasabah kalau ikut bentuk tetapi ada salah satu daripada unsur permis atau kesimpulan ianya palsu. Hujah itu confirm tidak sah dan tidak munasabah kalau dia tidak patuhi bentuk tersebut. Maksudnya ini hujah sah, dia mesti patuhi bentuk. Hujah tak sah, dia tak patuhi bentuk. Hujah sah, dia ada pula. Hujah sah, dia ada pula sama ada munasabah ataupun tidak munasabah. Hujah sah, dia ada hujah yang munasabah dan juga tidak munasabah. Munasabah dan juga tidak munasabah. Di mana untuk munasabah, iaitu mestilah permis dan kesimpulannya benar. Kesimpulan benar. Permis dia mesti benar, kesimpulan juga benar. Semua permis benar dan kesimpulan juga benar. Itu hujah yang munasabah. Hujah yang tak munasabah ni ada permis atau kesimpulan yang palsu. Itu perlu dia. Sah kalau ikut bentuk. Munasabah kalau semuanya benar. Tidak munasabah kalau ada yang palsu. Salah satu palsu je, automatik dia sah tetapi tidak munasabah. Tetapi kalau hujah itu tidak sah, dia automatik dia juga tidak munasabah. Automatik dia tidak munasabah. Dia tak tengok dah dia benar palsu. Asalkan dia tidak sah dia automatik dia tidak munasabah. Kemudian yang seterusnya. Kemudian seterusnya kita tengok lagi. Alright, selaju sikit dia ni. Seterusnya kita tengok lagi sekali lagi berikutnya. Sekejap je, saya bagi laju-laju sikit. Seterusnya kita tengok. Yang berikut yang kita akan belajar pula tentang hujah itu sama ada dia kuat atau lemah.
Okey, hujah kuat atau lemah, dia bergantung pada yang pertama sekali adalah permis dia, kesimpulan dia. Kalau kesimpulan benar, dia adalah hujah yang kuat. Kalau kesimpulan dia palsu, hujahnya lemah. Maksudnya, untuk tentu kuat atau lemah, tengok kesimpulan. Untuk tengok sah tak sah, tengok bentuk. Alright? Hujah sah tak sah, tengok bentuk. Hujah kuat tak kuat, tengok kesimpulan. Di mana, kalau hujah itu lemah, dia automatik tidak meyakinkan. Tapi kalau hujah itu kuat, sama dia meyakinkan atau tak meyakinkan. Kuat tak kuat, dia bergantung kepada permis. Kalau permis semua benar, hujah itu kuat lagi meyakinkan. Tapi kalau hujah itu kuat, tapi ada permis yang palsu, dia ada hujah yang kuat tetapi tidak meyakinkan. Contoh begini, dia kata semua bola buat daripada getah. Tak betul. Sebab sepak takraw tak buat daripada bola daripada getah. Dia buat daripada rotan. Jadi, kesimpulan palsu. Maka automatik dia adalah lemah. Bila dia lemah, automatik dia juga tidak meyakinkan. Tetapi yang ini, kesimpulan benar. Kesimpulan benar, maka dia kuat. Bila yakin tak yakin, test tengok semua ni. Betul tak betul? Kalau betul semua, maka dia kuat lagi meyakinkan. Okey, contoh ya. Okey, seterusnya kita belajar juga tentang hujahan. Ini semua kita buat pada minggu lepas. So, untuk hari ini, kita sambung part yang berikutnya, iaitu part bahagian kesimpulan secara induktif dan deduktif. Okey, kita masuk part terakhir hari ini, iaitu tentang kesimpulan secara induktif dan deduktif. Apa beza dia? Okey, kesimpulan secara induktif ataupun induksi dan juga kesimpulan secara deduktif ataupun deduksi. Okey, alright. Ada beza dia. Okey, apa beza dia? Beza dia adalah untuk kesimpulan secara induktif, dia adalah kesimpulan dibuat satu kesimpulan umum, satu kesimpulan umum daripada beberapa kesimpulan khusus. Ini adalah hujah induktif. Erti kata mudah adalah kita buat formula. Itu formula kita. Okey. Induktif ni adalah kesimpulan kita buat, satu kesimpulan khusus kita buat berdasarkan daripada satu kesimpulan umum. Maksudnya kita membina satu formula baharu untuk benda yang diberikan tu. Jadi kita contoh kita faham lah. Okey, induktif adalah satu kesimpulan umum satu umum daripada beberapa kesimpulan khusus. Ini adalah induktif. Yang kedua, deduktif. Deduktif pula terbalik. Satu kesimpulan khusus daripada satu kesimpulan umum. Maksudnya ini adalah kita selesaikan. Selesaikan formula. Tadi kita buat formula. Ini kita selesaikan formula. Itu beza dia. Induktif, kita buat formula. Deduktif, kita selesaikan formula tersebut. Apa beza dia? Tengok contoh. Okey, ini soalan. Soalan akan beritahu dah sama ada buat kesimpulan secara induktif ataupun buat kesimpulan secara induktif. Soalan akan beritahu. Buat satu kesimpulan secara deduktif. Soalan akan maklumkan. Buat kesimpulan secara deduktif ataupun induktif. Okey, right? Soalan akan maklumkan sama ada kita kena buat kesimpulan secara induktif ataupun deduktif. Okey, kita buat yang deduktif dulu sebab dia lebih senang. Kita buat yang deduktif dulu ni ya, contoh. Deduktif. Bila nampak kata deduktif, sebagai keluar awal dia. Deduktif biasanya kami soalan bentuk ayat panjang. Bentuk ayat panjang beginilah, bentuk ayat panjang ni. Okey. Contoh soalan A. Diberi isi padu sebuah kun, dia kata. Okey. Isi padu sebuah kun, dia kata. Itu maklumat kata. Padu sebuah kun, dia kata. Yang mana jejarinya ialah J. Okey. Jejarinya J. Dan dia kata tingginya H. Nampak? Ada 3 benda. Yang pertama dia kata isi padu jejari. Isi padu kun. Yang kedua kata jejarinya J. Yang ketiga kata tingginya H. Ialah 1/3 pi JH. Ini adalah dia punya formula. Okey. Ini adalah dia punya formula.
Formula. Soalan akan bagi formula tu. Dan sekarang soalan kata apa? Buat satu kesimpulan secara diduktif. Dia kata, buat satu kesimpulan secara deduktif, dia kata, untuk apa? Sebuah isi padukun, dia kata, jenak satu isi padukun, jenak itu, yang mana jejarinya ialah 21. Soalan beritahu. Jejarinya ialah 21. Soalan beritahu. Dan dia kata tingginya pula ialah 56. Tingginya 56. Soalan beritahu. So apa tugas kita? Tugas kita, langkah pertama ialah, langkah pertama kita ialah salin semula formula. Itu je langkah kita. Gini. Langkah pertama, ambil yang ni tak sendiri, tak apa. Tak ada masalah. Tetapi yang ini tiada markah. Tiada markah. Okey. So langkah kedua kita, kita ganti maklumat. Ganti maklumat dalam formula. Apa maklumat kita ada? Yang kita ada adalah yang biru tu. Biru dan pink tu. Ambil yang ini, letak sini, gantikan maklumat. Maklumat kata apa? Maklumat kata jejari 21. Ganti sini. 21. Tingginya dia ganti juga. 56. Begitu. Ganti saja maklumat, jejari dan juga tinggi. Ganti yang ini, dapat markah 1. Dapat 1 markah. Dapat 1 markah sini. Alright. Dan yang ketiga adalah apa dia? Kita buat selesaikan. Yang ketiga kita kata selesaikan. First step. Selesaikan formula tersebut. Selesaikan formula itu. Siap. Just guna kalkulator sahaja, selesaikan je. Tak apa. Yang pi tu, kita boleh gantikan jugalah. Kita boleh buat dua lah. Yang ini ataupun kita buat yang ni. Boleh. Dua-dua boleh. Ataupun kita buat yang ni. Kita gantikan pi pun kita gantikan dengan nilai juga. Pi pun gantikan nilai juga. Boleh, tak salah. Dibenarkan. Gantikan dengan 22/7 pun boleh juga. Tak ada hal lah, boleh ya. Ni, gantikan pi. Boleh juga. Gantikan pi dengan formula pun boleh juga, tak ada masalah. Alright. Nak kekalkan pi pun tak apa, tak ada hal. Tak hilang markah, tak tolak markah pun. Alright, gitu. Kalau yang ini, jawapan dia, kita buat apa yang kita nampak je lah. So, 1/3, ambil kita, 1/3, 1/3 darab dengan jejari 21 kuasa 2, darab dengan tinggi 56. Dapat gitu. 8232. 8232 dan adalah pi. Sebab pi tu tak settlekan. Begitu. Ataupun kita buat juga lagi darab dengan 22/7. Dapat apa gitu? Pun boleh juga. 25872. Itu jawapannya. Selesai dah. Ini kalau kita gantikan pi. Gitu. So jawapan dua-dua boleh. Tak ada masalah. Yang ini dapat satu markah. Ini wajib tunjuk Wajib tunjuk untuk markah 1 dan yang ini pula untuk markah yang kedua. Sama ada yang ini ataupun yang inilah. Salah satu. Boleh. Tak ada hal. Inilah dia langkah kerja untuk menyelesaikan soalan berbentuk kesimpulan secara deduktif. Contoh yang kedua. Dia kata apa? Luas sebuah trapezium. Clue kata luas trapezium. Luas trapezium dia kata. Itulah. Dan soalan kata buat kesimpulan 1 luas trapezium juga. Sama soalan dia. Dan dia kata 2 panjang selari XY. Ayat yang kedua. Lebarnya Z. Ayat ketiga. Dia kata apa? Yang ini. Formula dia kata. Dia soalan kata apa? Saya soalan. Ada soalan? Cikgu kalau tulis first step tu hilang markah tak?
Tak tulis tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang step pertama tu tak tulis tak apa, tak ada masalah. Okey je. Okey, step ni tak tulis apa. Maksudnya sini tiada markah lah. Okey, markah tak ada, kosong markah ni. Jadi tak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. Tak tulis pun tak apa. Okey, tak ada masalah. Step pertama tak tulis pun tidak mengapa. Tidak tambah markah, tidak hilang markah. Okey, dia tak ada markah situ, kosong. Okay, alright. So, langkah pertama kita ambil yang ini, letak di sini. Kalau kita dah mahir dah di sini, kita dah mahir dah. Yang ini kita hanya perlu gantikan maklumat sahaja. Maklumat kata apa? Dua yang panjang, di sini dia kata, panjang sisi selari dia, misalnya beritahu panjang sisi selari dia kata ialah 18 dan 45. Manakala lebar dia pula, lebar dia pula adalah 80. Di mana panjang selari dia adalah XY. Di XY dia ialah 18 dan 45. Manakala lebar dia pula 80. Ganti begitu. Ganti begini sahaja, dapatlah markah yang pertama. Gitu. Dapat markah yang pertama. Bila mana kita gantikan sahaja nilai tersebut dengan nilai yang diberikan dalam soalan. 1/2. Sebab ini saya bisa nampak sikit. Darab dengan 18 tambah 45. Kemudian darab dengan lebar dia. Lebar dia ialah 80. Begitu. Dapat markah 1. Dan yang kedua kita selesaikan je. Ambil kalkulator, tekan terus saja kalkulator. 1/2. 1/2 kurungan 14 tambah dengan 18. 18 tambah dengan 45. Tutup kurungan, darab dengan 80. Bagi jawapan terus. Iaitu 2520. Cukup. Ini sahaja yang kita wajib tunjuk untuk dapatkan markah penuh. 2 markah. Alright. Ini markah yang kedua. Ataupun kita buat macam ni. Ataupun kita buat macam ni. Itu yang kedua adalah kita buat ni ataupun ataupun kita terus beri jawapan akhir. Kita tulis begini ya. 2520. Cukup. Terus dapat juga ini, terus dapat juga 2 markah. Boleh dibenarkan untuk ini. Terus bagi jawapan akhir tak apa, tak ada hal. Markah penuh tetap dapat sebanyak 2 markah terus. Maksudnya sini adalah nak tiru balik formula boleh, nak bagi jawapan terus pun tak apa. Dibenarkan tetap dapat markah penuh 2. Topik ni senang je. Alright. Yang ketiga. Contoh. Dia kata untung jualan tudung adalah 0.08 pada harga jualannya. 1. Maklumat pertama lah dia kata. Maklumat kata ini. Keuntungan jualan tudung adalah 0.08 pada harga jualan dia. Dia kata apa? Buat satu kesimpulan secara deduktif. Soalan kata, buat kesimpulan secara deduktif. Sama macam ni. Dia maklumkan buat secara deduktif. Nak buat kesimpulan tentang apa? Dia kata tentang keuntungan tudung. Dia nak tahu untung tudung, dia kata waktu bila? Waktu bila dia kata sejumlah 1,800 tudung terjual. Maklumat pertama kita. Dan yang kedua dia kata apa? Harganya adalah RM80 sehelai. Itu maklumat dia. Siapa kena buat? Masuk je lah. Nak buat formula, nak buat kiraan tak apa, tak ada masalah, okey je. So kiraan kita macam mana? Kiraan kita yang pertama sekali ialah untung tudung adalah 0.08 kali dengan bilangan tudung 1,800, harga tudung RM80. Gitu je. Dapat jawapan terus. 0.08 kali dengan 1,800 tudung terjual kali dengan RM80. So untung sebanyak 11,520. Itulah dia keuntungan jualan tudung. So, kalau buat macam ni,
ini markah 1. Okey, ini markah 1. Kalau buat macam ni pula ataupun kita buat macam ni, terus bagi jawapan dia. Sama dengan 11520, tak buat RM tak apa, tak ada salah, okey je. Terus dapat 2 markah terus. Tak ada masalah, okey je. Macam tu boleh tak ada hal. Okey, terus dapat 2 markah. Beri jawapan akhir pun terus tak ada salah, okey je. Topik ni. Right, simple je. RM tak tulis pun tak apa, tak ada hal. Okey, jadi. Tengok beza dia pula ni. Yang ni dia kata, okey. Ya, ini sepatutnya, ni sorry ya. Yang ni bukan kat sini ya. Betul lah, betul. Okey, ni. Sorry. Ni salah soalan, ni induktif, sorry. Okay, tukar tempat. Yang ni kat atas sana. Okay, yang ni kat atas ni. Bukan topik ni. Ni bukan sini. Okay, alright. Ni soalan nombor, kita ubah balik. Soalan E, soalan F. Okay, alright. Sambung. Okay, itulah kesimpulan secara deduktif. Itu cara dia. Daripada formula, kita selesaikan. Okay, sekarang tengok bahagian ni. Membuat kesimpulan secara induktif. Induktif. Okay, untuk induktif, yang ini. Yang ini dia akan bagi kepada kita. Ni. Dia akan bagi beberapa contoh soalan dan jawapan. Dia minta kita buat kesimpulan. Buat satu formula yang mewakili maklumat ini. Okey. Macam mana saya nak buat? Okey, macam mana saya nak buat? Okey, ini masalah ni. Okey, satu mudah ya. Soalan ini, langkah pertama kita untuk buat kesimpulan secara induktif ni, dia punya langkah kerja sangat mudah. Okey, senyum jawab. Banyak boleh buat dah. Tak salah, senang je. Okey, untuk soalan bentuk gini, ini cara. Okey, begini ya. Okey, ini soalan dia. Okey, langkah kerja dia macam ni. Mula-mula sekali, senyum besar sikit. Supaya senang awak nampak. Okey, begini sebelum dia. Langkah pertama kita, ayat sebelum sama dengan. Yang ni. Ayat sebelum sama dengan ni, kita abaikan. Itu cara dia. Langkah pertama ialah, yang bahagian tepi sini, kita abaikan. Kita abaikan. Okay, untuk tepi sini, kita abaikan. Gitu langkah pertama kita. Okay, ayat sebelum sama dengan, kita abaikan sahaja. Itu step dia. Step pertama kita ialah, yang bahagian tepi tu, kita abaikan. Langkah kerja dia. Okay, cantik sikit ni, gini. Okay. Yang ini kita abaikan. Okay, kita abaikan. Abaikan je, lantak je lah. Dulu dia. Okay, abaikan je ni. Okay, bahkan tepi sini, kita just abaikan saja, tak perlu ambil tahu, tak kisah. Lantak dia lah, nak tulis apa pun tak kisah. Di seluruh ni. Okay, abaikan je ni. Itu step kita. Okay, selepas sama dengan, kita tengok. Selepas sama dengan ayat yang sama ni. Ini sama. Okay, ini sama. Ada 50 tambah. Okay, ada 50 tambah. 50 tambah. Kemudian yang ini pun sama juga. Tambah 8. Okay, sorry. Tambah 8. Okay, tambah 8 sini. Tambah 8 sini, sini. Okay, yang ni. Okay, di mana untuk selepas sama dengan tu, ayat yang sama, kita salin semula. Gitu ayat yang sama, sini, clue dia, selepas sama dengan ayat yang sama, salin semula. Itu step dia. Selepas sama dengan ayat yang sama, kita salin semula. Jadi, ini bermaksud, salinlah balik. 50 tambah. Ini ada kurungan tu.
Okey, ada kurungan tu. Yang sama ni kita salin semula. Lagu tu. Manakala, manakala ayat yang beza, ayat beza, kita wakilkan dengan huruf N. Ayat yang berbeza, kita wakilkan dengan huruf N. Di sini, okey, ni tak sama. Ini 1. Okey, ini 2. Ini 3. Dia tak sama. Okey, tak sama. Ini 3, ini 2, ini 1. Tak sama. Yang ini sama. Tambah 50, 50, 50. Ini sama. Yang sama kita salin semula. Okey. Yang tak sama kita wakil huruf. Tak huruf N tu. Tak huruf N tu. Wakilkan dengan huruf N sahaja. Gitu. Okey, itu step dia. Kemudian yang berikutnya, selepas huruf N, okey, selepas selesai, tuliskan N sama dengan 1, 2, 3, dot gitu. Okey, selepas selesai tulis semua, ambil yang ni buat sebagai ingatan. Okey, selepas selesai buat semua tu, langkah berikutnya ialah letakkan huruf N sama dengan 1, 2, 3, 4, dot. Okey, pastikan paling kurang dia ada 3 dot. Merah, kuning dan hijau. Paling kurang 3 dot. Okey. Paling kurang 3 dot. 3 titik. Tak cukup, kosong markah. Ini penting kan tahu. Paling kurang mesti ada 3 dot. Tak cukup, markah kosong nanti. Okey, ni sebagai ingatan penting tau. Dot dia paling kurang mesti ada 3 titik. Tak cukup titik 3, markah hilang free 1. Paling kurang mesti ada 3 titik. Itu merah, kuning, hijau lah. Lebih kurang gitulah. Okay, right? Itu cara dia. Okey. Lepas tu kena buat apa lagi? Okey, buat nota. Okey, alamak tak nampak lah sebab ini. Saya ubah sikit nilai dia. Kotak dia boleh nampak sikit. Okey, alright. So, paling kurang mesti ada 3 dot. Tak cukup dot 3, lebih lagi tak apa, tak ada salah. Okey je. Okey, alright. Tak cukup 3, hilang markah 1. So, selepas koma ni, letakkan begini. Letak gini. Komakan N sama dengan 1, 2, 3. Okey, sampai 4 tak usah, tapi yang penting mesti ada dot. Paling kurang 3 dot. Iaitu merah, tak kisahlah, merah, kuning, biru. Okey, dot dia tu. Merah, kuning, hijau. Macam traffic light jalan. Okey, paling kurang 3 dot. Okey. Dalam ni sama, tak 8 tadi lah. Gitu. Okey. Selesai. Cuma kita kena pastikan yang N kita tu betul. Kena pastikan N kita tu betul. Okey, di sini kita kata. Ni penting tau. Ni penting. Kita kata N kita ialah 1, 2, 3, 4. Okey. Kita kata N kita, ni kita kata, okey. Jawapan kata N kita ialah 1, 2, 3, 4. Dah semua tu dah. Ini jawapan kata. Soalan kata apa? Soalan kata 1, 2, 3, 4 juga. 1, 3, 4 sama. Soalan pun kata benda yang sama. Okay, alright. Soalan kata 1, 2, 3. Sini. Nampak? Soalan kata 1, 2, 3. Kita kata 1, 2, 3 juga. Benda dah sama dah. Okay, jadi kat sini bendanya sudah sama, maka yang ini
sudah betul. Yang ni dah betul dah. Maka dapatlah 2 markah sini. Okey, dapatlah 2 markah sini exam kita. Macam tu je. Okey, kita dah dapat 2 markah kat sini sebab semua dah betul. Dapat 2 markah. Inilah dia cara untuk buat kesimpulan secara induktif. Daripada bentuk yang khusus tu, kita buat satu formula. Formula yang kita boleh gunakan untuk semua benda. Itu dia benda dia, cara dia. Alright? Settle. Itu je. Okey. Lagi sekali tengok contoh. Tengok soalan-soalan ni. Saya besarkan. Sebab kita nampak benda ni. Kita nampak benda ni. Saya besarkan sebab kita senang nak rujuk. Okey. Saya besarkan sebab kita senang nak rujuk. Tengok ni ya. Okey, contoh. Okey, sama juga. Sebelum ayat. Sama dengan. Kita just abaikan sahaja. Okey, kita abai je. Sebelum sama dengan, kita abaikan je. Lantak dia lah. Pedulilah. Jangan ambil sekali langsung. Lantak dia. Okey, selepas sama dengan, yang sama salin semula. Yang sama apa? Ini. Ini sama. Ada 8. Okey, ada 8. Ada 8. Ada 8. Okey, kemudian ada tolak 1, 2. Sama juga ni. Ni sama. Okey, sama salin balik. Okey, yang sama, yang sama. Okey, so yang sama salin balik. 8. Kemudian ada kat sini tolak. Okey, tolak 1, 2, 2. Gitu. Okey, yang tak sama tu kita wakil huruf N. Ni kuasanya tak sama. Ini dia kata 1. Ini dia kata 2. Dia kata 2 sini. Ini dia kata 3. Tak sama kat sini. So kita kena samakan. Tak sama, letak huruf N. Kuasanya N. Gitu. Tak sama, letakkan dengan huruf. Dan hujung dia tu letak koma. Tak koma. N dia 1, 2, 3. Dot, dot, dot. Macam tu. Okay. Dan kita kena check tengok. Kita kata, jawapan kata N dia 1, 2, 3. Soalan kata N dia pun 1, 2, 3. So, settle. Tak ada masalah. Selesai, siap. 2 markah dapat. Okey, itu dia kesimpulan dia. Okey. Tengok contoh yang ketiga, yang ni pula. Okey, ni soalan dia. Sama juga. Lagi sekali kita copy. Sebelum sama dengan, kita abaikan sahaja. Ginilah. Abaikan je tak apa. Lantak dia lah. Lantak dia apa-apa, pedulikan. Gitu. Lepas sama dengan, yang sama ini. Tambah 12 dengan kurungan. Dia sama. Tutup kurungan. Dia sama. Okey. Yang ini sama. Salin balik lah. Sama. Sama. Okey, sama. Yang sama salin balik. Okey, ni pun sama juga. Sama. Okey, yang ini tak sama. Ini tak sama. Dia kata sini nombor 1. Dia kata sini nombor 8. Tak sama kan? Tak sama sini. Dia kata ini 27. Tidak sama. Ini pun dia kata sini 4. Dia kata. Ini pula kata 5. Tak sama. Okay, tak sama. Jadi, yang tak sama tu, letakkan N. Okay, jadi yang pertama ni, yang pertama tu tak sama. Tak sama. Letaklah huruf N. Kemudian, tambah dengan 12 sama, kurungan sama, tapi dalam dia tak sama. Letak juga huruf N juga sekali. Dalam tak sama, tak huruf N juga. Gitu. Koma kan, N kita tetap nombor 1, 2, 3, 4. Okey, betul Kemudian, soalan kita kata, soalan kita kata, N kita nombor 1, 2, 3, 4. Tetapi soalan kita kata bukan. Soalan kata kat sini, dia ada 2. Yang ini dia kata lain. Yang ini dia kata lain. Dia ada 2 soalan. Yang ini kata 1, 8, 2, 7. Okey. Yang ini pula kata nombor dia ialah nombor dia ialah nombor 4, 5, 6. Maka dia tidak sama. Tak sama. Jadi bila tak sama,
jawapan kita itu belum betul lah. Okay. Jawapan kita kata sudah 3. Sedangkan soalan tak kata gitu. Soalan kata nombor 1827 dan juga 456. Jadi yang ini bukan jawapan. Bukan jawapan. Jadi bila tak sama macam tu, bila tak sama, kita kena adjust. Kena adjust jawapan. Supaya jadi betul. Okey. Macam mana adjust jawapan? Ni penting kan tahu Kita nak adjust jawapan kita, tengok gini cara dia. Okey, cara macam ni. Cara dia. Okey. Ini cara untuk adjust jawapan Saya tunjuk contoh. Okey. Jawapan kata. Ni jawapan kita. Jawapan sesat kata 1, 2, 3. Tapi soalan kata. Soalan kata, okey. Soalan kata nombor 1827. Sekali. Jawapan kata, jawapan kata nombor 1, 2, 3. Soalan kata nombornya adalah 4, 5, 6. Okey, gini Sorry. Okey, soalan kata nombor 1, 2, 3. Okey, tapi soalan kata nombor 7. Jadi kita kena adjust. Nak adjust macam mana? Nak adjust macam mana? Okey, nak adjust macam mana? Kita kena pandai. Okey, nak adjust macam mana? Kita kena pandai. Okey, macam mana? Satu tak salah ni, satu tak salah. Okey, yang dua tu. Macam mana 2 boleh jadi 8? Macam mana 2 boleh jadi 8? Okey. 2. Okey, jap saya tengok. Okey, kita ada respon. Kuasa 3. Okey. Nurul Zahira kata kuasa 3. Okey, good. Alright. Okey, bagi yang mahir Bagi tak mahir lagi, kita tengok ejah ginilah. Okey. Untuk dapat 8, boleh terhasil daripada 2 disebut satu-satu tau. Kali 2. Kali 4 dapat 8. Okey. Untuk dapat 7, 3 kali 9. 3 kali 9. Gitu. So kita dapat 1 kali 1. Nampak Tetapi di sini tengok sini masih lagi tidak betul. Masih ada nombor 4 dan juga 9. Sedangkan kita nak nombor 1, 2, 3 saja. Tak betul lagi. Kena adjust lagi. Macam 4 ni boleh dapat daripada 2. Jadi ini pula terhasil daripada 2 kali 2. Ini terhasil daripada Ini terhasil daripada 2 kali 2. Dapat 4. Okey. 4 ni terhasil daripada 2 kali 2. Dapatlah 4 tu. Jadi ini bermaksud, ini maksud untuk dia dapatkan 4 tu terhasil daripada 2 kali 2. Okey. Untuk dapatkan 9 pun sama juga. Terhasil daripada 3 kali 3. Okey. Kalau atas bawah gitu, ni pun dapat macam tu juga. Terhasil daripada 1 kali 1. Okey, sekarang kita nampak. Sekarang kita nampak itu, nampak semua 2 dah. Okey. So kita nampak apa ni? Nampak ni ada 1. Nampak? Ada 1. Ada 2. Ada 3. Sama je macam ni. Okey. Ada 1. Ada 2. Ada 3. Ini bermaksud yang N kita ni kena adjust sedikit kepada, kalaulah dia N. Kalaulah dia N. Kalaulah dia N, bermaksud N tu kenalah N. Kena buat macam ni lah. N, kena buat itu sama juga. N. Kena juga darabkan dengan N. Kena follow. Darab dengan N. Jadi kalau N kali N kali N, akan dapat N kuasa 3. Jadi N dia kenalah kita kuasa 3kan dia. Okey. Jadi untuk ruang jawapan kita nanti, huruf N tu kita kena
adjust sedikit, letakkan nombor kuasa 3. N ini kena letak nombor kuasa 3. Gitu. N perlu di-adjust, jadikan dia kuasa 3 supaya kalau N dia 1, 1 kuasa 3 dapat 1. 2 kuasa 3 dapat 8. 3 kuasa 3 dapat 9. Baru betul. Okey, yang tepi ni pula. Kita kata, okey, kita kata N kita 1, 2, 3. Sedangkan soalan kata 4, 5, 6. Okey, jadi ini maksud 1 akan tambah dengan 3. Dapat 4. 1 tambah 3 dapat 4. Okey, yang ini pula 2 tambah 3 dapat 5. Yang ini pula 3 tambah 3 dapat 6. Ini bermaksud kat sini, kat sini huruf N, maka N dia akan tambah 3. Jadi N dekat sini kita kena adjust kepada N tambah 3. Kena buat sedikit adjustment, jadi gitu. Kena buat N tambah 3. Jadi dekat sini, kena tambah kat sini lagi, tambah 3. Kita kena buat sedikit adjustment supaya jawapan kita sama macam soalan. Jadi kalau N kita 1, 1 tambah 3 dapat 4. 2 tambah 3 dapat 5. 3 tambah 3 dapat 6. Barulah jawapan kita betul. Okay, itu cara dia. Okay, sebab jawapan kita mesti sentiasa bernombor 1, 2, 3 ataupun 0, 1, 2, 3. Okay. Okay, itu contoh. Okay, yang ni pula contoh. Okay, kita tidak boleh buat macam ni. Okay, tidak boleh buat macam ni. Okay, 13 tolak N, kita buat itu tempat tak sama, kita buat 8 kurungan kuasa 2, kita buat itu. Kemudian kita buat kurungan N, kita buat nombor 1, 2, 1, 4, 9, dot gini. Kita tak boleh buat macam ni. Sebab apa tak boleh buat macam ni? Sebab nombor 1 ke 4 beza 3. 4 ke 9 beza 5. So tak boleh buat macam ni. Tidak boleh buat jawapan begini sebab yang di bahagian N tu dia mesti seragam. Okay. Yang ini wajib seragam. Okay. Yang ini wajib seragam. Okay. Yang ini wajib seragam. Maksudnya kalau dia beza 3, 3 semua. Kalau mana 6 semua. Okay, contoh. Ni contoh lah. Contoh katakan. Okay, contoh katakan. Nanti sejak contoh sekejap ya. Kejap lagi. Okay, so apa jawapannya ni? Kita jawapan ni. Jawapannya macam ni lah. Kita ambil yang ni. Saya copy paste dulu. Bagi besar sikit. Alright. Ini saya kecilkan tak apa. Okay. Jawapan kita tidak boleh macam ini. Yang pertama sekali tidak boleh macam ni. Jawapan kita. Sebabnya ialah dia mesti seragam. So apakah jawapan yang sepatutnya? Okay. Apakah jawapan yang sepatutnya? Okay. Jadi dekat sini apa yang sepatutnya ialah. Okay. Sama ke macam ni juga. Sama ke macam ni juga. Copy paste pinjam. Okay. Sama macam ni juga. Saya letak sini. Okey, sebelum sama dengan, kita abaikan saja. Okey, abaikan saja. Selepas sama dengan. Selepas sama dengan tu, kita adjust sikit. Kat bawah sikit. Kat sini. Okey, di sini 13 tolak, ni semua sama. Saya copy, saya birukan dulu lah, senang saya nak rujuk. Jadi saya ubah. Okey, ini saya tak biru semua, nanti saya adjust. Okey, ini biru semua. Okey, ini 4, ni 9. Okey, ini tidak sama. 1, 4, 9. Okey, nanti saya buang lah. Agak tidak pandai, terbuang ni. Okey, yang ni dulu. Tak sini. Okey, jawapan kita. Kalau kita buat macam atas tadi tu, maka kita akan hilang markah.
Okey, kita buat macam ni ya. Kita buat macam ni. Okey, 13, sorry. Okey, kita buat ni 13 tolak. Okey, tolak. Kita letak huruf N itu, kita buat kurungan gitu. Contohnya, okey, kita buat kurungan 8 kuasa 2. Kita pun buat macam ni, contoh. Kita buat kurungan, kita buat ni. Okey, kita buat 1, 4, 9. Okey, tak boleh. Sebab apa? Sebab 1 ke 4 bezanya 3. 4 ke 9 bezanya 5. Tak seragam. So tak boleh lah. Kalau buat begini maka kosong. So kena adjust lah yang N tu. Sebab kita kata N kita 149. Sedangkan jawapan kita mestilah 1, 2, 3. So kena buat sedikit adjustment. Macam ni lah. Jadi satu je. Okay, soalan kata N kita ialah 1, 2, 3, 4. Sedangkan soalan kata 1, 4, 9. 1, 4, 9. Okey. Jadi ini bermaksud untuk dapatkan 4 mestilah darab 2. Okey, darab 2. Untuk dapatkan 9 mestilah darab 3. Okey, darab 3. Jadi kalau N sahaja, N kali N. Bermaksud N itu kenalah dikuasa 2kan dia. Kena adjust gitu. So yang N ini kena kuasa 2. Maksudnya yang ini kita kurungkan juga. Okay, kita kurungkan juga dia. Masukkanlah dia kuasa 2. Masukkan dia kuasa 2 juga. Kita adjust gitu. Barulah dapat jawapan yang betul. Kita buat sedikit adjustment kat sini. Kita buat kurungan macam tu. Okay, letak nombor 2 sini dan 2 sini. Okay, gitu. Barulah jawapan kita betul, dapat 2 markah. Okay, right? So pastikanlah kita punya jawapan mestilah seragam dan juga 1, 2, 3 dot dot dot. Dia mungkin kena adjust, kita tambah ke, tolak ke, kita kuasa 2 ataupun kita kuasa 3. Itu je. Okay. Alright, notanya. Biasanya adjustment tu biasanya akan melibatkan kita tambah, tolak, ataupun kita darab, ataupun kita kuasa 2, ataupun kita kuasa 3. Biasa gitu je lah. Ini yang biasa diuji dalam exam kita. Sama kita perlu tambah, tolak, darab, ataupun kuasa 2, ataupun kuasa 3. Ini yang biasa kita test ingat lah. Okey. Contohnya ini. E. Okey, E. Kita buang ni. Tengok nombor dia. Okey, nombor dia. Nampak? Okey, yang ini sama. Saya copy dulu lah. Saya copy dulu. Senang saya cepat sikit. Copy dulu. Okey, ini letak di sini 1. Sini letak dia 2. Okey, ni letaknya 2 sini. Sini letaknya 3. Okey, right. Okey, right. Sebelum sama dengan, kita abaikan saja. Kita tengok check sini. Okey, so dekat sini kita dapat tengok. Kita tengok. Okey, apa kesimpulan dia? 20 kurungan. Okey, tak kurungan. Okey. Tak sama. Tak huruf N. Tutup kurungan tambah 5 tak sama. Letak huruf N. Itu langkah pertama kita. Tak huruf N. Okey. Ini tak sama. Letak huruf N. Ni tak sama. Letak huruf N. Mula. Dan lepas siap itu kita komakan. Okay, kita komakan. Kemudian N dia mestilah nombor 1, 2, 3 dot dot. Okay, ataupun 1, 3 biasanya kita buat ni lah dot dot gini. Okay, alright. Okay. Kita kata jawapan kita adalah 1, 2, 3, 4. Okay. Kita kata macam tu. Okay. Kita kata jawapan kita 1, 3, 4 gitu. Sedangkan soalan kata nombor dia adalah 0, 1, 2.
Okey, kita kata nombor kita 1, 2, 3. Sedangkan soalan kata nombor dia 1, 2, 3. So yang ini tak ada masalah. Tak perlu buat adjustment apa-apa. Memang dah sama dah. So untuk yang bahagian belakang tu maintain. Tak ada ubah apa-apa. Cuma kena ubah sini ya. Kena ubah sini. Kita kata jawapan kita adalah 1, 2, 3. Soalan 1. Macam dapat ni? 1 tolak 1. Gitu. Dapat kosong. 2 tolak 1. Okey. 2 tolak 1. Dapat 1. 3 tolak 1. Dapat 2. Ini maksud kalau n pun akan ditolak 1. Kalau n pun tolak 1 juga. N pun akan ditolak 1 juga. N pun akan tolak 1 juga. Gitu. Jadi dekat sini, kena adjust kat sini. Okey, kena adjust kat sini, buatlah dia tolak 1. Tambah sikit lah ini. Kena buat tolak 1. Barulah jawapan kita betul. Supaya kalau N1, 1 tolak 1, kosong. Okey, 2 tolak 1, 2. Dan seterusnya. Tapi di sini, kita boleh buat dua jawapan. Satu boleh buat dua jawapan. Ataupun, ni ada dua jawapan. Ataupun kita buat macam ni. Ni atau dua jawapan. Ataupun kita buat jawapan gini. Kita buat jawapan, kita ambil gini. Kita buat jawapan kita nombornya adalah bermula kosong. 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, dot-dot gitulah. Gitu, tu boleh. Boleh juga. Lagi sekali, kena buat sedikit adjustment. Okey, kita kata jawapan kita ialah 0, 1, 2. Kita kata jawapan kita adalah 0, 1, 2. Dot-dot lah. Okey. Soalan kata 0, 1, 2. Okey. Yang ini dah sama. Dah sama. Tidak perlu buat adjustment apa-apa. Gitu. Tetapi ni lain pula. Kita kata jawapan kita 0, 1, 2. Kita kata jawapan kita 0, 1, 2. Sedangkan soalan kata nomornya 1, 3. Ini bermaksud di sini kena buat 0 tambah 1. Dapat 1. Okey, 1 tambah 1. Dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. Nampak nampak sini. Jadi ini maksud untuk ni, kalau dia n pun kena tambah 1. Okey, gitu. N pun kena tambah 1. Macam tu. Kena buat sedikit adjustment. Jadi N dia pun kena tambah 1. Gitu. So kat jawapan kita ni, yang ini kekal N. Tapi yang atas sini, kena buat sedikit adjustment di atas ni, kena buat tambah 1. Macam tu. Kena buat sedikit adjustment, kena buat tambah 1. Kena nak selamat, kurungkan dia. Nak selamat, kurungkan dia. Kurungkan dia, letaklah 1. Okey, begini. Barulah betul. Supaya kalau kita kata kosong, dia sama sini kosong. Tapi sini, kita kata kosong, 0 tambah 1, dapat 1. 0 tambah 2, dapat 2. 0 tambah 3, dapat 3. Gitu. Alright? Boleh kan? So jawapannya ada dua lah. Sama ada bentuk atas tu atau bentuk bawah ni. Salah satu lah. Salah satu. Dapat 2 markah lagu tu. Alright? Okay. Tengok yang ni pula. Okay, tengok bentuk dah tahu dah. Okay, tengok bentuk tahu dah. Okay, ni soalan dia. Start nombor 20, besar sikit. 20. Okay, sama cara juga. Ni kes dia. Sama cara. Sebelum sama dengan kita abaikan, tak apa, buat macam ni, tak ada salah. Tak apa. Kita dah mahir kan, buat macam ni, tak apa. Okay. 15 sama. Salin balik lah. 15 tambah sama je. Okay, kurungan tambah 8. Kurungan pun sama juga. Dalam tu tak sama. Tak gitu. N kita 1, 2, 3, 4. Lagu tu sama. Okay.
Tapi kita kata 1, 2, 3. Sedangkan sini 6, 7, 8. Jangan tulis gini lah. Jangan tulis 6, 7, 8. Tak boleh. Jawapan kita mesti bermula dengan angka 1 atau 0. Tak boleh buat ini ya. Tak boleh buat. So jawapan kita mesti mula dengan 1, 2, 3. Ataupun 0, 1, 2. Jadi dekat sini kena adjust sikit. Kita kata 1, 2, 3. Soalan kata 6, 7, 8. 6, 7, 8. So apa kena buat? Maksudnya di sini kita kena tambahkan dengan 5. Supaya 1 tambah 5 dapat 6. 2 tambah 5 dapat 7. 5 dapat 8. Itu benda dia. Okey? Inilah kesimpulan secara induktif. Daripada bentuk yang khusus ni, jadikan formula. Okey. Contoh soalan ni, contoh soalan ni. Soalan dia kata, contohlah soalan contoh. Okey, soalan bagian tu, soalan kata, okey, cari nilai bagi sebutan yang ke-20, contoh gitu. So kita hanya perlu ambil yang ni, hanya perlu gantikan n tu dengan 20. Gitu je. 20. Itu je jawapannya. Okey, dapat jawapan dia. Last kali jawapan dia sama dengan kalkulator mari 15. Okey, 15 tambah buat kurungan 15 tambah 8 buat kurungan 20 tambah 5 tutup kurungan sama dengan dapat jawapan 215 yang di tepi sini ni. Itu je cara dia. Okey, ini contoh. Kalau soalan minta tambahan lagi lah. Okey, alright. Okey. Okey, tengok soalan G. Okey, G. G kata, kan G tak bagi ayat. Dia bagi bentuk gambar. Gambar pun tak kisah. Okey, gambar tak kisah. Tengok gambar ni dulu. Mula-mula kotaknya ada sebanyak 6 nombor. 6 bulatan. Kemudian dia ada 12. Kemudian dia ada 18. Okey, gitu. Sekarang okey, ni ayat dia. Cerita dia gitu. Okey, ni cerita dia, begitu dia kata. Okey, sekarang dia kata apa? Dia kata sekarang ni ialah buat satu kesimpulan secara induktif. Ni. Buat satu kesimpulan secara induktif. Dia nak formula. Okey. So, apakah formula dia? Okey, apa formula dia? Alright. Tengok sini contoh. Kita pindahkan maklumat ke bentuk ayat matematik. Okey, bentuk ayat mat. Okey, kita pindah ayat bentuk ayat matematik. Okey, yang pertama sekali ialah dia kata n. 6. Yang kedua dia kata 12. Yang ketiga kata 18. Okey. Yang pertama tu n dia kata 6. Dia kata 6. Okey, 6 lah. Okey. Macam mana pula 6 jadi 12? 6 tambah 6. Macam pula 6 tu jadi 18. Maksudnya 6 tambah 12. Itu cerita dia. Tapi kita nak mestilah sama kan? Kita mesti sama. Ini kosong lah. Okey. Ini 6, 6, 6. Dapat 18. Jadi apa ayat dia? Okey, kita tengok satu yang sama. Yang sama dekat situ hanyalah yang ni. 6 ni. Ni sama. Semua sama. 6, 6, 6. Semua sama. Okey. 6, 6, 6. Sama. Ni 6. Ini 6. Ni 6. Sama semua ya? Sama. Okey. So, 6. Sama. Mula-mula. Ayat dia. Okey. Tak sama. Tak huruf N. Koma. N dia. Macam biasa. N dia mesti nombor. Okey. Oleh sebab atas tu mula kosong.
Mula kosong. Tak kosong. Tak kosong. Okey. Kosong, 1, 2, dot, dot, dot. Cukup lah, tak payah banyak-banyak. Gitu. Test tengok, betul tak? Okey. Yang pertama ni. Kalau n kosong, 6 tambah kosong, dapat 6. Yang kedua, 1. 1. Boleh tak 1? 6 tambah 1. N ni kena adjust sikit. Tetap 2N. Okey. Sebab apa 2N? Sebab ini ada 2. Test dulu lah. Kita test dulu. Kalau ini, kita check tengok. Okey. Kalau 6, 2, kosong. Okey. 6 tambah dengan 2. Okey. Kalau dia kosong, dapat 6. Sama tu. Kali 1, dapat 8. Tak boleh. Kalau dia 2, dapat 10. Tak boleh. Dia mesti dapat 12. Macam kita nak buat? Kita tak buat. Kita cuba try buat macam ni pula. Okay. So, kalau macam ni, tak boleh lah. Okay. Saya adjust ni. Yang ini 6. Ini 6, 6. Ini 6, 6. Tak sama. Jadi, kita buat macam ni. Ini 6 dengan kosong. Tak sama. Ini 6 dengan 6. Berbeza. Ini 6, 6, 6. Beza. Semuanya berbeza. Bila berbeza, kita wakilkanlah dengan angka N, huruf N, huruf N. Jadi kita letak huruf N. So, N. Tapi, atas 1N je. Bawah ada 2N. Bawah 3N. Kita buat 2N gitu. Contoh kita buat N gitu. Boleh tak? Ataupun 6N. 6N gitu. 6 sama, tapi dia beza gitu. Tu macam ni. Boleh tak? Kita try test tengok. Kita kata N kita ialah 1, 2, 3, dot, dot, dot. Test tengok. Okay, kalau N kita 1, dapat tak? Okay, kalau N kita 1, 6 kali 1, dapat 6. Betul? Kalau N 2, 6 kali 2, dapat 12. Betul? Kalau N 3, 6 kali 3, dapat 12. Betul? So, kesimpulan kat sini ialah 6N. 6N, sorry. 6N. Okay, 6N, koma kan. N dia ialah 1, 2, 3, dot, dot, dot. Gitu. Ini jawapan kita. N 1, 2, 3, dot, dot, dot gitu. Dan N kita ialah, jadi bentuknya 6N gitu. Selesai, siap. Dapat 2 markah ni. Ni 2 markah ni ya. 2 markah. 1 untuk yang ini. 1 untuk yang ini, 1 markah dapat. Ini 1 markah dapat. Tapi yang merah ini hanya akan dapat kalau biru tu betul. Okey, ni dapat 2 markah. Okey, 2 markah, tapi syarat dia ialah dulu dia. Okey, N 1, 2, 3. 3. Okey, kosong markah. Kosong markah kalau depan salah. Ni bagi ingatan. Yang bagi harapan tu, dia tidak, okey, yang merah tu, dia tiada markah kalau yang depan tu salah. Maksudnya, N ini, dia akan dapat kosong markah kalau yang biru itu salah. Biru salah, maka yang N tu tiada markah. Okey, yang ini pula kata, cari bila benda, dia nak sebutan yang ke-15. Yang ke-15 tu berapa nilai dia? So, ambil yang ini, letak di sini, gantikanlah N dia tu dengan 15. Ganti gitu. Macam tu je. Gantikan N tu dengan 15. Okey, dapat markah 1. Simple sangat. Okey. Ganti gitu, dapat markah yang pertama. Lepas tu selesaikan. Selesaikan. 6 kali dengan 15 dapatlah 90. Selesai. 1 markah lagi dapat. Macam tu je. Selesai. Dan soalan berikutnya kata, susunan yang keberapakah? Tanya kebat. Yang berapakah? Dia kata, jumlah benih
750. Benihnya 750. Lagi sekali, ambil benda ini tapi selesaikan. Dia kata 6 kali berapakah dapat 750. Gitu. So, untuk iaitu N dia sama dengan 750 kita bahagi dengan 6. 750 bahagi dengan 6 dapatlah jawapan 125. Jadi susunan yang ke 125 nilainya adalah 750. Okey, siap jawapan dia. Itu saja. Okey, so itulah dia cara kita nak buat kesimpulan secara induktif dan didaktif. Okey, topik ini dalam SPM 2001 yang itu tak masuk. Zaman dulu KBSM sentiasa masuk 5 markah, tapi KSSM tahun pertama tidak masuk. Tahun 2022 masuk, tahun lepas pun masuk juga. Okey, dalam SPM kita. Okey, kita tengok contoh SPM Kertas 2 2022. Okey, ni soalan SPM sebenar tahun 2022. Okey, soalan satu tak ada, bukan dia. Tak ada, bukan. Ni ni tajuk SPM 2022. Dia buat kesimpulan secara kontrapositif dan ini dia buat kesimpulan secara aruhan. Dia sebut aruhan pun sama juga lah. Aruhan ke indeksi sama je. Okey, ni sama. Dekat sini, beza kat sini. 1, 2, 3, 4 beza dia. So, apa jawapan dia? 8 kurungan N kuasa 2 tolak 4 kurung, koma N sudah 3 dot. Dapat 2 markah. Tu ya. Tu tahun lepas. Okey, atau 2022. Okey, cukup. Alright, settle yang tu. Ada tanya apa-apa setakat ni? Okey, bab kita habis di sini untuk bab 3 ni. Okey, alright. So, sedikit lah. Kita ada masa lagi sikit. Kita buat sedikit pengukuhan. Okey, sedikit pengukuhan. Saya contoh tengok. Contoh pengukuhan. Soalan exam kita biasa gini lah. Kan dia bagi banyak gini. Biasanya dia 5 markah, 2 markah, 3 markah gitu. Okey, contoh soalan. Tentukan sekejap. Saya tutup ni. Sekejap ya.